Pelancaran baki pakej lebuh raya Pen Borneo dan penduduk kampung Samariang gelisah ekoran kehadiran buaya. Itu antara paparan menarik dari Kuching petang ini. Laporan penuh kita bersama rakan penyampai Buma Win di sana. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelancaran kesemua 8 pakej berbaki bagi projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak akan dibuat serentak pada 18 Disember ini. Menurut Pengarah Unit Protokol dan Perhubungan Awam Negeri UPPAN, Datuk Haji Kir Busrah, pelancaran serentak terpaksa dilakukan bagi penjimatan kos. Pelancaran jajaran terbaru ini akan diadakan di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka hadir pada majlis pelancaran 8 pakej lebuh raya itu nanti. Jelasnya lagi, sehingga kini sebanyak 2 fasa pembinaan lebuh raya telah dilaksanakan, melibatkan penaiktarafan lebuh raya Pen Borneo Sarawak dari Sematan ke Miri dan dari Miri ke Lawas, manakala bagi negeri Sabah masih dalam proses perancangan. Sebelum ini, 4 daripada 12 keseluruhan pakej projek tersebut telah dilancarkan membabitkan jajaran simpang Nyabau Bakun, Teluk Melano Sematan, Sematan Jambatan Sungai Maung dan Serian Simpang Pantu. 8 pakej berbaki melibatkan jajaran Simpang Pantu ke Batang Sekerang, seterusnya Sungai Awik, Bintango, Jambatan Sungai Kuah, Sungai Arif, Simpang Bintulu, Sungai Tangap, seterusnya Jalan Penghubung Pujut, Miri. Projek lebuh raya Pen Borneo dengan jarak keseluruhan sepanjang 2,325 km dari Sarawak ke Sabah membabitkan kos keseluruhan sebanyak 27 bilion ringgit dengan 14.2 bilion ringgit diperuntukkan kepada Sarawak. Kerajaan negeri akan membina dan menaik taraf infrastruktur di Taman Arkeologi serta Pusat Wales Semenanjung Santubong menerusi Jabatan Muzium Sarawak bermula tahun depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, pembinaan infrastruktur berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2019. Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan berkata, infrastruktur tersebut termasuk penyediaan maklumat bagi 5 batu ukir di tapak warisan Sungai Jaung, pembinaan jalan ke tapak warisan Sungai Jaung dari Jalan Sultan Tengah yang sekaligus menghubungkan Pusat Wales, selain penyediaan pusat informasi dan pembinaan semula banglo milik ahli alamiah Alfred Russell Wallace. So what happened is this archaeological park signifies Santubong as an international gateway to Borneo, and we want to improve the facility in that particular area where we will build a friendly infrastructure. Friendly meaning can be accessible to the public. Beliau menjelaskan pembinaan dan penaik tarafan tersebut penting bagi memelihara dan memelihara tapak sejarah yang telah wujud sejak abad ke-7 itu, sekaligus membolehkan penyelidikan terus dibuat di kawasan itu. Ia perlu memandangkan Santubong dikenali sebagai pintu masuk pusat perdagangan pertama dan terpenting antara Borneo dan China, selain merupakan tempat terawal penyebaran pengaruh agama Hindu, Buddha dan Islam. Beliau yakin dengan adanya infrastruktur itu kelak akan mampu menarik perhatian kedatangan ahli sejarah serta pelancong dari dalam dan luar negara. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas lawatan ke tapak warisan Sungai Jaung dan Batu Buaya di Santubong. Akibat syakwa sangka seorang penunggang motosikal Jalias Ramli 22 tahun maut setelah dirempuh oleh seorang pemandu kerana disyaki mencuri barang milik pemandu terbabit. Dalam kejadian pada pukul 4 pagi itu, pemandu yang dikenali sebagai Lee Tian Hung, 17 tahun telah bertindak melanggar mangsa di Taman Hui Sing setelah adegan kejar-mengejar. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak ASP Matthew Manggi, mangsa telah dilanggar di satu lorong pada kelajuan tinggi menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan mati di tempat kejadian. ASP Matthew yang dihubungi pemberita hatian mendedahkan kes ini di Kuching. Beliau turut mendedahkan mangsa diseret lebih kurang 18 meter daripada lokasi pelanggaran. Pemandu kenderaan terbabit ditahan polis bagi ujian alkohol dan dadah. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dirujuk ke bahagian siasatan jenayah bagi tujuan motif pelanggaran.
Penduduk di Kampung Samariang, Kuching diundang kegelisahan dengan kehadiran sang bedal di tasik berhampiran kampung mereka. Kelibat reptilia yang mula-mula disangka hanya kabar angin itu terbukti benar apabila beberapa ekor itik yang dijadikan umpan lenyap di baham buaya tidak kurang 10 minit. Tinjauan RTM di tasik itu mendapati penduduk kampung dan pihak berkuasa tanah wakaf perkuburan itu turun padang bagi menyaksikan usaha penangkapan reptilia tersebut oleh Sarawak Forestry Corporation SFC. Bagi penjaga tanah perkuburan Islam Samariang, Abang Zainal Sebli, berdasarkan pematiannya, haiwan itu dianggarkan 5 meter panjang. Masang umpan percobaan ikit sih kok. Dibayang-bayang ikit menalah katanya boy. Sehingga kini usaha menangkap reptilia itu masih giat dijalankan melalui kaedah pengumpanan. Abang Zainal turut percaya kehadiran buaya itu mungkin terlepas dari matang wetland yang menjadi sentuari buaya terletak kira-kira kurang 10 km dari tasik itu. Walaupun belum meragut sebarang nyawa, namun beliau tetap khawatir berikutan tasik tersebut menjadi tumpuan aktiviti kanak-kanak setempat. Macam nak biak situ ada rami-rami mandi di kolam tu takut kami lah. Yang paling takut kami lah. Kami dah melarang kerana nak biak tu si dengar kata lah. Beliau berharap agensi berkuasa berkaitan supaya mengambil perhatian serius terhadap kehadiran buaya di kawasan itu. Tahun 2016 merupakan tahun penuh cabaran kepada Kementerian Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti. Menyifatkan demikian, Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini berikutan berlangsungnya banyak program besar dan bersejarah yang dikendalikan oleh kementerian itu dengan menyaksikan Sarawak selaku tuan rumah seperti Sukan Malaysia Sukma, Sukan Paralimpiad dan Sukan Orang Pekak Malaysia Sopma. Berucap pada Majlis Malam Penghargaan Kementerian Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti di Kuching malam tadi, beliau memuji kaki tangan kementerian yang melaksanakan tugas dengan cemerlang, penuh tanggungjawab dan membanggakan kementerian. Sementara itu, Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga, Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali, yang turut hadir memberitahu beliau yakin kecemerlangan ini mampu dikekalkan melalui kerjasama semua warga kementerian. Ini bagi memastikan transformasi kerajaan negeri memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat tercapai. Turut berlangsung pada majlis tersebut pemberian CJ Penghargaan Pencapaian Prestasi Cemerlang 2015, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2015 dan sumbangan kepada kaki tangan bersara tahun 2016. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.